A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, yang saya hormati Tuan Pengerusi, yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan guru, para alim ulama, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Pertamanya sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan inayahnya dapat bersama kita berkumpul pada malam ini untuk kita menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Dan kemudian sama-sama kita beriktikaf dalam rumah Allah. Sama-sama kita mengimarahkan majlis-majlis ilmu. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kurniakan kepada kita nikmat, dan nikmat yang paling besar iaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah hari ini kita akan sambung Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang mana pada pertemuan yang lalu saya telah kongsikan berkenaan dengan kelebihan berwuduk. Kelebihan berwuduk. Antara kelebihan apabila kita berwuduk, Nabi sebut dalam hadisnya, man tawadda'a fa ahsanal wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti azfarih. Barang siapa yang berwuduk lalu mengelokkan wuduknya, maka keluarlah dosa-dosanya daripada badannya sehingga ia turut keluar melalui bawah kuku-kukunya. Begitu juga dalam hadis yang lain, Nabi sebut, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Nabi SAW bersabda, mahukah kamu saya tunjukkan kepada kalian amalan yang Allah akan menghapuskan dosa dan meninggikan darjat melaluinya. Maka Nabi pun sebut beberapa amalan yang boleh menghapuskan dosa dan meninggikan darjat. Antaranya Nabi sebut isbaghul wudu' alal makarih, iaitu memperelokkan wuduk meskipun dalam keadaan yang sukar. Kemudian Nabi sebut wa kasratul khuta ilal masajid, memperbanyakkan langkah ke masjid, wa intizarus salati ba'da salah, dan menunggu solat setelah solat yang dikerjakan sebelumnya. 3 amalan yang Nabi bagi, yang mana kalau kita buat, menghapuskan dosa dan diangkat darjat oleh Allah. Wuduk dengan betul, memperbanyakkan langkah ke masjid, dan menunggu waktu solat sementara untuk datang waktu solat yang lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu beberapa hadis berkenaan dengan kelebihan berwuduk. InsyaAllah hari ini saya akan sambung kelebihan salat dan memeliharanya.
kelebihan salat dan memeliharanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Dalam firman Allah yang lain, "Wa aqimus salata wa atuz zakah." Dan dirikanlah salat serta tunaikanlah zakat. Surah Al-Baqarah ayat 43. Manakala dalam firman Allah yang lainnya, Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dalam keadaan mengikhlaskan agama kepadanya, iaitu tidak melakukan syirik, dan mereka turut diperintahkan supaya mendirikan salat serta menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus. Surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. 3 firman Allah ini yang diletakkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Salihin sebagai salah satu tanda kelebihan salat dan memelihara salat, serta ayat-ayat berkenaan dengan kewajipan salat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita lihat pada surah Al-Ankabut ayat 45, Allah berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Barang siapa yang salat, sesungguhnya ia akan mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Timbul persoalan, Ustaz, ada juga orang yang salat tapi dia ni tak tutup aurat. Dia salat tapi dia tetap melakukan maksiat. Macam mana tu? Bukankah ayat ini kata salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada kalam daripada ulama, dia mengatakan bahawasanya laisa kullu musallin yusalli. Bukan semua orang yang solat itu solat. Macam mana tu? Tidak semua yang solat itu solat. Kenapa ulama itu mengatakan sedemikian? Kerana antara salah satu sebabnya, dia solat tapi dia tak khusyuk dengan solatnya. Solat tapi tak khusyuk solatnya. Solat tapi tak faham apa kelebihan-kelebihan solat. Dia salat tapi tak tahu apa makna bacaan dalam salat. Sebab tu ulama ni kata apa? Laisa kullu musallin yusalli. Tidak semua orang yang salat itu adalah dia bersalat. Mungkin dia salat tapi dalam zahirnya sahaja, dalamannya sebenarnya dia tak salat pun. Pergerakannya dia salat, tapi hatinya dia tak salat. Kerana dia tak faham apa yang dia buat. Dia tak faham apa yang dia baca. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, antara salah satu kunci kejayaan untuk mendapatkan cegah daripada perbuatan keji dan mungkar ini adalah dengan cara khusyuk dalam salat. Kita nak berjaya, kita kena khusyuk dalam salat, seperti mana yang disebut oleh firman Allah dalam surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Maka berjayalah orang-orang mukmin bila mana mereka menjaga salatnya dengan khusyuk. Antara salah satu jawapan kepada orang yang sebut tadi, kenapa dia salat tapi tak tutup aurat, mungkin salatnya tak dapat khusyuk. Mungkin salatnya kurang pahala. Mungkin solatnya kurang pengamatan bagi dia. Dia solat tapi dia solat main-main. Dia solat tapi solat kerana orang lain. Dia solat tapi dia tak tahu apa yang dia buat. Kenapa kena rukuk? Kenapa kena sujud? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu di antara sebab kenapa solat itu tidak dapat mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan mungkar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebenarnya salat ini adalah ibadah yang paling hebat kalau kita lihat. Mengikut sejarahnya, kalau kita lihat pensyariatan salat,
Nabi SAW mendapatkan pensyariatan solat ini khusus. Nabi kena naik dulu atas langit semasa Isra' dan Mi'raj. Nabi pergi Isra' dan Mi'raj, baru Allah kurniakan solat. Tapi kalau ibadah-ibadah lain, Nabi tak perlu naik pun. Allah bagi secara direct melalui wahyunya. Nak kata special tak special solat, Nabi kena naik untuk mendapatkan solat ni. Yang mana pada asalnya Nabi diperintahkan untuk menunaikan solat 50 waktu. Tapi Allah bagi diskaun sampai 5. Bila 5 jumpa Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa pun suruh minta kurang lagi, wahai Muhammad, kerana umat kamu takkan mampu buat 5 ni. Tapi Nabi SAW kata apa? Aku pun tahu malu dengan Tuhanku, wahai Musa. Cukuplah 5 ni. Mungkin 5 ni ada yang boleh buat dan ada yang tak boleh buat. Tuan-tuan, terbukti zaman hari ini, kalau kita lihat ramai di kalangan kita yang tidak menunaikan solat. Ramai di kalangan manusia beragama Islam tidak menunaikan solat. Bahkan ambil ringan tentang kewajipan solat. Kadang-kadang dia solat, kadang-kadang dia tak solat. Kadang-kadang satu hari tu dia solat maghrib aja, subuh dia tak buat. Contoh. Dia solat tapi tak cukup waktu. Dia solat tapi dia hari ni solat, besok tak solat. Kadang-kadang dia solat hari Jumaat je. Kadang-kadang dia solat sunat hari raya je. Yang lain dia tak solat. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itulah kewajipan solat yang kita kena buat. Seperti mana yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, wa aqimus salata wa atuz zakah, dan dirikanlah solat serta tunaikanlah zakat. Iaitu beberapa dalil Al-Quran yang menyatakan tentang kewajipan solat. Kemudian dalam beberapa hadis yang diletakkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin, antaranya hadis yang berbunyi, ba'asani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman faqala innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa inhum ata'u lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Hadis daripada Muaz radhiyallahu taala anhu. Satu hari Nabi mengutuskan Muaz ke negara Yaman. Maka Nabi bersabda kepada Muaz, wahai Muaz, sesungguhnya kamu akan datang kepada kaum daripada kalangan ahli kitab. Bila kamu sampai je ke negara Yaman itu, maka yang pertama kamu kena buat, hendaklah kamu seru kepada penyaksian tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad itu pesuruh Allah. Datang ke negara Yaman, kamu suruh dia mengucap 2 kalimah syahadah dulu, mengaku tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad pesuruh Allah. Dan perkara kedua yang kamu kena buat adalah pesan pada mereka supaya menunaikan solat 5 waktu sehari dan semalam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nak kata pentingnya solat bagi seseorang Muslim, lepas kita mengaku syahadah, 2 kalimah syahadah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad itu pesuruh Allah, perkara penting yang paling utama kita buat adalah solat. Tapi orang Melayu Islam kita ni jarang. Bila seorang mu'allaf tu dia masuk Islam, dia tak suruh solat dulu. Dia suruh apa dulu? Dia tunjuk gunting dulu. Dia tunjuk gunting. Dah mengucap, bagus, gunting. Gunting dulu dia penting kan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sepatutnya bila dia masuk Islam, kita ajarkan dia tentang solat. Yang itu yang lebih utama. Gunting tu kemudian lain, tak apa. Bila dia dah sedia, dah ready, baru kita gunting. Bukan gunting rambut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu hadis berkenaan dengan solat. Kemudian hadis yang lain daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marratin hal yabqa min darnihi syai'un? Qalu la yabqa min darnihi syai'un.
Qala fadzalika mithlu salawatil khamsi yamhullahu bihinnal khataya. Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu hari ketika mana Nabi bersabda kepada sahabat-sahabatnya. Nabi tanya pada sahabatnya, apa pendapat kalian jika sebatang sungai mengalir di hadapan rumah tuan-tuan? Depan rumah ni buka je pintu, ada sebatang sungai. Yang mana dalam sungai itulah kamu mandi setiap hari 5 kali. Depan rumah, buka je pintu, ada sungai. Dan kita mandi setiap hari 5 kali dalam sungai itu. Maka Nabi pun bertanya, hal yabqa min daranihi syai'un? Bila kamu dah mandi 5 kali, agak-agak ada tak lagi tinggal kotoran pada badan? Agak-agak ada daki lagi tak? Bila dah mandi 5 kali ni. Nabi tanya pada sahabatnya. Maka sahabatnya pun berkata, la yabqa min daranihi syai'un. Wahai Rasulullah, bila dah mandi 5 kali ni, confirm tak ada daki dah. Bersih. Tuan-tuan mandi berapa kali? 2 kali. 2 kali pun dah cukup bersih. Tapi ini kita mandi 5 kali sehari. Nabi nak bagi perumpamaan. Kalau kita mandi 5 kali sehari pun, dia dah boleh membersihkan badan. Bahkan lebih daripada itu. Maka Nabi pun bersabda, fadzalika mislu salawatil khamsi. Itulah perumpamaan bagi solat 5 waktu. Itulah perumpamaan bagi solat 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khataya. Kerana dengan solat-solat itu akan menghapuskan dosa-dosa kamu. Dengan solat dapat menghapuskan dosa-dosa kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab tu Nabi sebut perumpamaan. Kalau depan rumah ada sungai, kamu mandi 5 kali, confirm bersih. Begitu juga dengan solat. Setiap kali kamu jumpa Allah 5 kali solat. Setiap kali itulah kamu akan dibersihkan segala dosa-dosa. Itu 5 kali, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Antara kelebihan salat yang pertama, Nabi sebut dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Begitu juga dalam hadis yang lain, Nabi sebut daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, anna rajulan asaba min imra'atin qublatan fa ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu fa anzalallahu ta'ala wa aqimi salata tarafay an-nahar wa zulafan min al-lail innal hasanat yuzhibna as-sayyi'at faqala ar-rajul ali hadha qala li jami'i ummati kullihim. Satu hari ada seorang lelaki ni, dia dah terlanjur mencium seorang perempuan. Ada seorang lelaki ni, dia dah terlanjur mencium seorang perempuan. Maka dia datang jumpa dengan Nabi SAW dan dia ceritakanlah benda tu. Dia kata pada Nabi, ya Rasulullah, saya dah terlanjur mencium seorang perempuan. Apa yang saya nak buat ni? Saya nak kena buat apa ni? Dah berdosa ni, dah cium perempuan ni. Maka Allah turunkan satu ayat Al-Quran daripada surah Hud ayat 114. Surah Hud 114. Allah berfirman, wa aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail. Dan dirikanlah solat di 2 hujung waktu siang, pagi dan juga petang, dan permulaan malam. Innal hasanat yuzhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan-keburukan kamu. Bila lelaki ni datang mengadu pada Nabi, ya Rasulullah, saya dah cium perempuan ni, apa yang saya kena buat? Maka Nabi kata, kamu kena solat. Kerana dengan solat yang kamu buat itu akan dapat menghapuskan segala dosa-dosa dan kesalahan kamu. Solat 5 waktu, sehari dan semalam. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Laki ni pun tanya, Ali hadza ya Rasulullah, arahan ini untuk aku seorang je ke? Maka Nabi pun kata,
li jami'i ummati kullihim. Bukan untuk engkau seorang je, tapi untuk seluruh umat aku, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jika kita ingin dihapuskan dosa oleh Allah, maka hendaklah kita menunaikan solat dengan salah satu caranya. Salah satu caranya adalah dengan menunaikan solat. Kerana dengan setiap perbuatan solat itu ada fadilat dan kelebihan-kelebihannya. Setiap pergerakan, baca Fatihah, rukuk, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, semuanya ada kelebihan dan fadilatnya tersendiri. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi antara hadis yang lain Nabi sebut juga daripada Uthman radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha minaz zunub ma lam yu'ti kabiratan wa dhalika ad-dahra kullahu. Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim yang menunaikan salat fardu lalu memperelokkan wuduknya, dia menjaga khusyuk solatnya, dan dia rukuknya dengan betul di dalam solat, melainkan semua perbuatan itu adalah penghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Tuan-tuan, hadis yang ni Nabi kata, solat itu menghapuskan dosa-dosa kita yang lalu selagi mana kita tidak melakukan dosa-dosa besar. Selagi mana kita tidak melakukan dosa besar. Contoh, syirik, sihir dan sebagainya. Selagi itu Allah akan ampunkan segala dosa-dosa kita yang telah lalu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita tengok kelebihan solat ni banyak. Kelebihan solat terlalu banyak. Antara kelebihan solat ni apa? Solat ini boleh memurahkan rezeki seseorang. Solat dia akan dapatkan murah rezeki seseorang. Kalau kita nak murah rezeki, kita tunaikanlah solat. Kerana apa? Kerana waktu solat itu, kita mana duduk dalam duduk antara dua sujud, bacaan duduk antara dua sujud, antaranya kita baca apa? Warzuqni. Ya Allah, kau kurniakanlah aku rezeki. Antara doa dia. Antara doa duduk di antara dua sujud, kita baca warzuqni. Ya Allah, kau murahkanlah rezeki aku. Kau kurniakanlah rezeki kepada aku. Sebab itu perbuatan solat dapat memurahkan rezeki. Begitu juga bacaan dalam doa kunut. Pagi-pagi doa kunut subuh kita baca apa? Dalam bacaan doa kunut itu ada satu ayat yang kita baca, wa barikli fi ma a'tait. Apa maksudnya? Apa maksud bacaan tu? Wa barikli fi ma a'tait. Ya Allah, kau berkatilah apa yang telah engkau berikan kepada aku. Maksudnya apa? Kita minta murah rezeki, dan rezeki yang Allah bagi tu berkat. Sebab tu tuan-tuan, kita kena solat. Dengan solat itu banyak perkara yang kita akan dapat kelebihan-kelebihannya. Lagi apa kelebihan solat? Antara kelebihan solat ni, dia akan dapat menyelesaikan masalah-masalah tuan-tuan. Masalah-masalah tuan-tuan akan diselesaikan melalui solat. Kalau tuan-tuan rasa pening, banyak masalah, stres, tak tahu nak selesaikan, nak buat macam mana, cuba solat 2 rakaat. Dia akan menyelesaikan masalah. Contohnya masalah dalam rumah tangga. Yang ini disebut dalam Al-Quran berkenaan dengan masalah rumah tangga. Kalau ada suami isteri yang bergaduh, suami isteri yang nak bercerai, suami isteri yang benci pada suami dia, isteri yang benci pada suami, suami benci tengok muka isterinya, salah satu caranya adalah dengan menunaikan solat berjemaah sama-sama.
Solat berjemaah sama-sama. Sebab tu bila masalah cerai ni tuan-tuan, bila ada orang nak cerai datang mengadu pada Tuan Nazir, Tuan Pengerusi, Tuan saya nak cerai. Kita tanya dia, kamu dengan isteri kamu kenapa nak cerai? Oh, saya dah tak suka lah dengan isteri saya ni. Dulu cantik, sekarang tak nak cakap. Dulu okey, baik, sekarang lain. Isterinya pula, kenapa kamu nak cerai dengan suami? Oh, dulu dia handsome, pembersih, sekarang dia ni pengotor. Oh, dulu dia ni, saya rasa lelaki paling handsome dia lah. Tapi sekarang lelaki yang paling buruk dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila dah benci macam tu lah. Tapi cara nak selesaikan masalah ni, kita tanya pada pasangan ni, tuan-tuan, suami isteri, bila last solat berjemaah sama-sama? Bila solat berjemaah sama-sama? Last. Maka lelaki ni pun jawab, oh, pernah dulu sekali. Masa bila? Lepas nikah. Lepas nikah itulah kali terakhir dia solat berjemaah dengan isterinya. Lepas tu entahlah Ustaz, dia solat tak solat aku pun tak tahu. Itu masalahnya. Sebab tu Nabi Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Allah sebut hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Baqarah 238. Tuan-tuan boleh buka ayat tu. Buka Al-Quran, baca 238. Cuba tuan-tuan baca ayat sebelumnya dan baca ayat selepasnya. Buka surah Al-Baqarah 238, baca ayat sebelum ayat itu dan ayat selepas ayat itu. Cerita tentang apa? Tuan-tuan, menakjubkan. Sangat hebat ayat Al-Quran ni. Bila Allah susun, ayat itu tengah-tengah, sebelum tu cerita tentang cerai, selepas itu cerita tentang cerai. Tiba-tiba tengah-tengah tu ada solat. Allah suruh. Sebelum ayat ni, Allah cerita tentang cerai. Selepas ayat itu, Allah cerita tentang cerai. Tiba-tiba dalam cerita cerai itu, tengah-tengah tu ada solat, ada ayat yang mana Allah sebut hafizu ala salawat wa salatil wusta. Hendaklah kamu menjaga solat-solat kamu. Baru Allah sambung cerita cerai balik. Nak kata apa? Antara salah satu penyelesaian masalah bagi orang yang nak cerai, solat. Gaduh dengan suami, gaduh dengan isteri, tak sefahaman, solat. Cuba try solat sama-sama. InsyaAllah Allah akan bagi persefahaman tu balik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang itu cara dia. Antara sebab ataupun cara yang boleh kita buat jika kita bergaduh, tak tahu nak kerja apa, tak tahu masalah nak selesai macam mana, solat. Dengan solat. Itu antara kelebihan-kelebihan solat. Hadis seterusnya Nabi sebut, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul a'mali afdal? Qala salatu ala waqtiha. Qultu summa ayyun? Qala birrul walidain. Qultu summa ayyun? Qala al-jihadu fi sabilillah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling utama? Bagi dia menjawab, salat pada waktunya. Kemudian apa lagi? Bagi dia menjawab, berbakti kepada kedua ibu bapa. Dan kemudian apa lagi ya Rasulullah? Maka Nabi pun berkata, jihad fi sabilillah. Tuan-tuan, Nabi sebut antara amalan yang utama adalah solat pada awal waktu. Sebab apa? Sebab bila kita menjaga solat pada awal waktu, Allah akan menjadikan seseorang itu individu yang luar biasa. Orang yang banyak solat, dia ni orang yang hebat. Tak kira lah solat wajib dia jaga, dan solat sunat ditambah. Dia akan jadi orang yang hebat dan orang-orang yang tinggi darjatnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tuan-tuan boleh lihat dalam peristiwa perang Badar. Nabi nak bagi contoh ni. Nabi nak suruh kita buat. Nabi nak bagi contoh dulu, baru Nabi suruh kita buat. Dalam perang Badar, waktu itu adalah perang besar yang pertama. Perang terbesar yang pertama dalam Islam, iaitu perang Badar. Bila Nabi nak pergi perang ni,
Dia ajak sahabat-sahabatnya 300 orang. 300 orang, yang mana pada waktu itu Nabi tak ada niat untuk pergi perang pun. 300 orang ni bukan nak niat pergi perang pun, tapi terpaksa lawan dengan 1000 orang. Nabi tanya sahabat, boleh tak kita lawan ni? Maka sahabat kata, kita lawan ya Rasulullah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila ambil keputusan untuk berperang, agak-agak Nabi relax je ke? Tak. Malam sebelum perang tu, Nabi tak berhenti solat. Ini Nabi ni, bukan orang biasa ni. Malam sebelum perang, Nabi tak berhenti solat. Sampai Abu Bakar kata pada Rasulullah, hasbuk ya Rasulullah, cukuplah ya Rasulullah, kau ni asyik solat aja daripada semalam lagi. Buat relax je lah, contoh. Nabi ni, Allah boleh tolong dia bila-bila masa je. Dia tak perlu solat pun sebenarnya. Tapi Nabi nak ajar pada kita, supaya nak ada masalah, nak selesaikan masalah, kena solat. Tuan yang dirahmati Allah, bila Nabi solat, Nabi minta pada Allah, Nabi doa macam-macam. Akhirnya Nabi dikurniakan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hasil daripada permintaan Nabi dan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kesannya, kena solat. Begitu juga dengan seorang panglima perang yang hebat zaman Islam dulu, Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi ni pun antara panglima perang yang hebat. Dia ni latih tentera-tentera dia supaya solat berjemaah. Dia latih tentera dia solat berjemaah. Jangan tinggal solat. Siapa tak solat tak boleh jadi askar. Sebab tu tentera-tentera semua hebat. Tentera-tentera semua berani. Tak takut langsung. Tak takut mati. Semua takut Allah saja. Minta syahid lagi ada. Kerana mereka dah ditanam dalam diri supaya solat dan kita syahid kerana Allah. Salahuddin Al-Ayyubi. Akhirnya dia dikurniakan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana solat. Itu kelebihan-kelebihan solat. Banyak lagi, nanti kita akan sambung. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Hadis seterusnya. Hadis seterusnya menceritakan tentang kelebihan sujud. Kelebihan sujud. Daripada Sauban radhiyallahu taala anhu, khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, alaika bikasratil sujud, alaika bikasratis sujud, fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajatan wa hatta anka biha khati'atan. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu memperbanyakkan sujud kepada Allah. Sesungguhnya kamu tidak melakukan sekali sujud. Bila kamu sujud, Allah akan tinggikan darjat bagimu dan menghapuskan dosamu melalui sujud tersebut. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sekali kita sujud, Allah akan tinggikan darjat, Allah akan ampunkan dosa. Sekali sujud. Setiap hari kita diwajibkan berapa kali sujud? Berapa kali? Sekejap Ustaz, lupa. 34. 34. Ya ke 34? Tuan-tuan ambil kalkulator kira sendiri. 17 rakaat darab dengan 2 kali. 34. 34 kali sujud. Setiap kali kita sujud tu tuan-tuan, Nabi sebut akan diangkat 1 darjat, Allah akan hapus 1 dosa. Itu baru sekali. Kalau 34 kali, yang itu yang wajib. Belum yang qabliyah, ba'diyah tadi kita buat. Itu belum tahajud, hajat dan sebagainya yang kita buat. Boleh jadi 50 kali Allah angkat darjat dan Allah ampunkan dosa. Itu salah satu kelebihan sujud. Maka sebab tu Nabi sebut, fastaghfiru minas sujud, maka hendaklah kamu memperbanyakkan sujud. Bila Nabi sebut memperbanyakkan sujud tu apa? Nabi nak kata banyakkan solat, bukan sujud saja. Solatlah sekali alang-alang. Takkan nak sujud je, solat terus. Macam itulah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kelebihan sujud yang lain Nabi sebut. Nabi kata dalam satu hadis, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Saat antara paling hampir Allah dengan Tuhannya, Allah dengan hambanya.
Tuhan dengan hambanya saat yang paling hampir adalah ketika mana sujud. Waktu sujud itulah hambanya hampir dengan Allah. Saat yang paling hampir. Maka Nabi pun sebut, fa'aksirud doa. Maka waktu sujud itu, memperbanyakkanlah kamu doa. Banyak-banyakkan doa ketika sujud. Tak kira sujud yang mana. Ustaz, sujud yang mana? Yang last ke? Yang awal ke? Yang mana ke? Tak kira. Setiap kali sujud, doa. Setiap kali sujud, doa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nabi sebut, fa'aksirud doa. Banyakkanlah doa ketika mana sujud. Kerana pada waktu itu adalah waktu yang paling hampir antara hambanya dengan Allah. Juga dalam hadis yang lain Nabi sebut, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'atihi biwudu'ihi wa hajatihi faqala salni faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah qala aw ghaira dhalik qultu huwa dhak qala fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud. Satu hari seorang sahabat Nabi yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Rabi'ah ni satu hari itu dia bermalam bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila dia bermalam dengan Nabi pada waktu itu, Nabi pun memerintahkan kepada dia supaya bawa air wuduk untuk Nabi. Dia minta tolong kepada Rabi'ah ni, wahai Rabi'ah bin Ka'ab, kamu tolong bawa air wuduk untuk aku dan barang-barang keperluan yang aku nak guna. Maka Rabi'ah ini pun bawalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam air wuduk dan juga barang-barang Nabi. Bila dia dah bawa tu, maka Nabi pun tanya pada dia, salni, wahai Rabi'ah, kau nak minta apa? Kau minta sekarang. Bonus. Aku bagi ganjaran. Sebab kau dah bawa barang untuk aku, kau minta apa yang kau nak. Maka Rabi'ah ni kata apa? As'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Rasulullah, aku tak nak minta benda lain. Satu je aku nak minta. Iaitu, aku nak temankan kamu di syurga nanti. Ya Rasulullah, tak ada permintaan lain. Aku nak duduk bersama dengan kamu, wahai Rasulullah, di syurga. Yang itu je aku nak. Yang lain tak nak. Tak nak duit, tak nak kereta, tak nak rumah, tak nak. Nak duduk dengan kau dekat syurga, itu je. Maka Nabi tanya, ada lagi? Tak ada, itu je. Itu je ya Rasulullah yang aku nak minta. Maka Nabi pun sebut, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Maka kalau begitu, kau mintalah sendiri. Nabi sebut, kau minta sendiri. Dengan cara memperbanyakkan sujud. Nabi nak kata apa kat sini? Waktu sujud itulah waktu makbul kita berdoa. Kamu nak duduk dengan aku dekat syurga, kamu minta kepada Allah waktu sujud. Kau minta sendiri. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara beberapa hadis yang menceritakan tentang kelebihan-kelebihan solat dan kelebihan sujud khususnya. Juga dalam hadis-hadis yang lain banyak menceritakan tentang kelebihan solat ni. Contohnya kelebihan iktidal. Waktu iktidal pun diampunkan dosa oleh Allah. Ketika mana dalam satu hadis Nabi sebut, apabila imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Bila imam ucap Sami Allahu liman hamidah, maka makmum sama-sama sebut Rabbana lakal hamdu. Maka waktu itu malaikat pun mendoakan kepada dia. Malaikat kata apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bila kita angkat iktidal, Rabbana lakal hamdu, maka malaikat pun mendoakan kepada makmum, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampunkan dosa-dosa dia yang telah lalu. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu baru iktidal. Baru sujud. Rukuk pun ada. Hadis satu daripada Nabi SAW, Nabi sebut, orang yang solat, bila dia solat, dia menanggung dosa-dosanya yang banyak. Sebelum solat, dia bawa dosa dia yang banyak. Maka dia pun solat, baca Fatihah,
kemudian dia rukuk. Apabila rukuk itu, maka gugurlah dosa-dosanya. Dia i'tidal, diampunkan dosa oleh Allah. Dia sujud, gugur lagi dosa-dosa dia. Sebab itu tuan-tuan, Nabi sebut, waktu rukuk dan sujud, Allah gugurkan dosa-dosa. Bila Nabi sebut macam tu, kita ni rukuk lah lama sikit. Rukuk dengan sujud tu bagi lama lah sikit. Ini rukuk dengan sujud tak sampai berapa saat. Dosa tak banyak Ustaz, sikit je dosa saya. Lagak betul. Sebab tu saya rukuk sekejap je. Dosa saya sikit je saya bawa tadi. Astaghfirullah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Bila rukuk, rukuk betul-betul. Bila sujud, sujud betul-betul. Kerana ia antara salah satu kesempurnaan solat. Untuk akhirnya tuan-tuan, saya nak kongsikan 5 tahap solat menurut Ibnu Qayyim. Solat kita ni pun dia ada grade-grade dia. 5 grade solat. Kita tengok, perhatikan, kita ni ada dekat grade yang mana. Dia macam telur juga. Ada grade A, B, C, D, E. 5 grade. Kita grade yang mana? Kita tengok nanti. Saya tengok daripada paling bawah. Grade E. Grade E ni macam mana? Orang yang solat, tapi dia berdosa dengan solatnya. Yang ini telur grade E. Grade E kan murah. 30 biji RM4. Murah tu. Grade E. Orang yang solat, tapi berdosa dengan solatnya. Pula Ustaz ni. Dah solat berdosa pula, tadi kata hapuskan dosa. Macam mana seorang itu solat boleh berdosa dengan solatnya? Antara salah satu sebabnya, kerana dia solat untuk riak kerana manusia. Bukan solat kerana Allah. Solat kerana riak, bukan kerana Allah. Yang ini solatnya berdosa. Solatnya tidak diterima. Markahnya kosong. Dia balik kampung, rumah mak mertua dia solat rajin. Tapi bila balik rumah dia, solat pun tak buat. Ustaz kenapa? Tanya abang ni, abang kenapa abang solat kat rumah mertua abang solat, dekat rumah abang tak solat? Mestilah solat dekat rumah mak kau. Kan kalau aku tak solat, mak kau kata apa? Sebab manusia solat. Orang yang macam ni, solat kerana manusia, solatnya grade E. Kalau periksa tu, gagal lah. Grade E. Bila ramai orang, dia solat. Bila dia duduk seorang-seorang, tak solat pun. Tak nak solat. Dia tujuan dia solat untuk apa? Solat kerana manusia, bukan kerana Allah. Yang ini segolongan yang berdosa dengan solatnya. Itu grade E. Grade D, naik sikit. Masih gagal, tapi adalah markah sikit. 30%. Kalau periksa tu, ambil kertas periksa, 30% je markah. Grade D. Orang yang solat, tapi tak dapat pahala. Solat, tapi dia tak dapat pahala solatnya. Macam mana pula solat tak dapat pahala ni Ustaz? Sebabnya, bila dia solat, dia angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, sampai salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia tak tahu apa yang dia buat. Dia macam hayal, rukuk, sujud, tiba-tiba dah salam. Dah siap solat. Macam itulah. Ini grade D. Adalah markah 30%, 35%. Tapi belum lulus lagi solatnya. Dalam satu hadis Nabi sebut, solat ini bila kita tunaikan, wa idza asa'a as-salah wa lam yatim ruku'aha wa la sujudaha. Apabila seorang itu solat secara tak sempurna rukuk dan sujudnya. Rukuk laju, sujud laju. Tuan-tuan pernah tengok orang solat laju macam tu? Ada dalam video banyak. Cari macam tu. Dia rukuk, sujud, laju, iktidal semua habis. Nabi sebut dalam hadis apa? Qalatis salah dayya'akallah kama dayya'tani. Solat itu akan kata pada orang yang solat tu. Orang ni dia solat cincai boncai. Solat itu akan kata pada dia, semoga Allah akan mensia-siakan kau seperti mana engkau mensia-siakan aku. Solat.
Solat itu akan kata pada yang solat ni, yang tak betul solat ni, solat cincai ni, Allah akan mensia-siakan kau seperti mana engkau mensia-siakan aku tadi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kemudian Nabi sebut fatulafu kama yulaful khaliq fayadribu biha wajhuh. Maka solat itu pun direnyuk-renyukkan seperti kain buruk. Dia ambil solat itu, Allah ambil solat yang cincai tadi, dia ambil, dia renyuk-renyuk dan dicampak dekat muka tuan-tuan. Bukan tuan-tuan lah, orang yang solat tadi tu, yang solat cincai tadi. Dia ambil solat tu, dia renyuk dekat muka, dia baling. Itu balasan bagi orang yang solat cincai. Macam kita dapat keputusan periksa lah, 20 je markah kau, ayahnya ambil result tu, dia baling kat muka anaknya. Macam itulah dia lebih kurang. Grade D. Masih gagal. Tapi adalah markah sikit. Naik sikit, grade C. Oh Ustaz, saya belum, bukan D, bukan E, bukan D. Okey. Grade C tengok. Tengok grade C. Grade C ni macam mana? Orang yang solat tapi dapat pahala separuh je. Dia solat tapi pahala dia bolehlah cukup makan. Markah dia tu bolehlah cukup-cukup makan. Kalau orang macam ni dia tengok lulus, oh okeylah lulus, yang penting dapat degree. Macam itulah. Markah lulus 2.0, bolehlah 2.1. Ni okeylah ni, bolehlah lulus, dapat sijil. Macam tu. Grade C. Orang yang ni Nabi sebut dalam hadisnya, minkum man yusalli salatan kamilah. Ada yang solat sempurna, wa minkum man yusalli nisfu. Dan ada juga yang solatnya dapat pahala separuh. Was-sulus, ada yang dapat 1/3. War-rubu', ada yang 1/4. Wal khumus, ada juga yang dapat 1/5. Hatta balagal ashar, sehingga 1/10 pun ada. Nabi sebut, ada orang yang solat tapi markahnya adalah separuh. Kadang 1/3, kadang suku. Sikitlah markah dia, tak banyak. Yang ni grade C. Bolehlah dia solat tapi pahalanya tak sampai separuh pun, 50% ke bawah. Lulus tapi belum sampai tahap yang membanggakan. C. Sebab apa? Sebab waktu dia solat masih banyak khayal berbanding khusyuk. Waktu solat dia banyak khayal. Khusyuknya kejap je, khayal banyak. Ni grade C. Kita tengok solat kita tuan-tuan, kita banyak khusyuk ke banyak khayal? Kalau banyak khayal aja, sepanjang 3 rakaat maghrib kita buat, 2 rakaat khayal, 1 rakaat je Ustaz saya khusyuk. Lebih kuranglah tu markahnya. Naik sikit markah, grade B. Yang ini belum dapat 80%. Bolehlah lulus solat tapi pahalanya lebih daripada separuh. Orang yang macam ni lebih khusyuk berbanding khayal. Dia solat khusyuk, tiba-tiba dia teringat, lepas ni makan apa lepas tu dia khusyuk balik, astagfirullah. Macam itulah. Lepas tu dia khusyuk, dia tiba-tiba ingat, lepas ni aku nak pergi mana macam tu. Kejap dia khayal, lepas tu dia khusyuk balik. Yang ni grade B. Bolehlah diterima, tinggi juga markahnya. Tapi ada solat yang grade A. Grade A ni markahnya 100%. Solatnya memang khusyuk betul, sikit pun tak khayal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, contohnya ada seorang sahabat Nabi namanya Abbad bin Bishr. Satu hari tu Nabi dan juga sahabat baru balik daripada perang Zatul Riqa'. Nabi baru balik daripada perang. Nabi berhenti di satu tempat untuk berehat waktu malam. Bila Nabi berhenti waktu rehat, Nabi melantik 2 orang sahabatnya untuk menjadi guard, jaga, tolong tengok. Jadi seorang namanya Abbad bin Bishr, seorang Ammar bin Yasir. Maka bila 2 orang ni jaga, Abbad pun kata pada Ammar, wahai Ammar, kau tidurlah dulu, biar aku jaga dulu. Lepas ni bila kau dah puas tidur, kau bangun, aku pula tidur. Gile-gile 2 orang ni.
Yang lain semua tidur dah, sahabat lain tidur. Yang 2 orang dia jaga. Abbad dengan Ammar. Maka Abbad kata kau tidurlah dulu Ammar, bagi aku jaga. Bila Abbad jaga seorang-seorang, dia tengok macam selamat. Bila dah selamat tu dia buat apa? Dia main Facebook ke? Tak ada. Dia solat. Sahabat ni bila bosan dia solat. Dia tak main Facebook. Dulu tak ada Facebook Ustaz, memanglah. Okeylah. Zaman sekarang ni bila dia bosan, sahabat ni dia bosan tak tahu nak buat apa, dia tengok dah okey. Dia solat. Dia solat 2 rakaat, solat sunat. Waktu dia solat itu tuan-tuan, dia kena panah pada bahunya. Pertama, bahu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kena panah bahunya. Tengok satu, kena panah, dia teruskan solat. Yang musuh tu tengok, dia ni okey, relax je. Panah lagi. 2. Relax lagi. Sikit pun tak gerak. Panah lagi 3. Ada riwayat mengatakan 10 kali panahan. Sebab dia tak tahan, baru dia habiskan solatnya. Baru dia kejutkan Ammar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, 10 kali panah, masih lagi diri tegak, relax. Ammar tanya, kenapa lah kau tak kejut aku awal-awal? Abbad ni kata apa? Wahai Ammar, tadi aku baca syok sangat surah ni. Syok sangat baca surah sampai tak perasan kena panah. Yang ini markah 100%. Tuan-tuan boleh buat. Tak payah kata orang lah, saya pun sama je. Nyamuk lalu pun dah bising. Nyamuk. Baru nyamuk lalu, belum gigit, baru lalu. Bunyi itu kita. Lalat lalu, tebuan lalu, gatal lah, korek hidung lah. Waktu solat lah nak korek hidung, waktu lain tak nak pula korek hidung. Contohnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, 5 grade solat menurut Ibnu Qayyim. Bila tengok, perhatikan, tanya pada diri masing-masing, solat aku yang mana? A, B, C, D dan E. Ustaz, saya grade A, Ustaz, saya yakin. Terpulang. Tuan-tuan, tahniah siapa yang dapat grade A tu. Tahniah, memang hebat lah. Biasanya grade B lah. Biasanya grade B. Sebab kita ni solat memang akan garuk punya. Solat mesti gatal. Tak tahulah kenapa. Tanya solat mesti gatal. Nyamuk tak ada, kutu tak ada, dia mesti gatal. Waktu solat itulah kita teringat nak makan. Waktu tak solat tak ada pula. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, grade B pun dah kira cantik lah. Alhamdulillah. Tapi kalau dapat grade A, khusyuk betul dalam solatnya, tahniah saya ucapkan. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, itulah serba sedikit perkongsian saya berkenaan dengan kelebihan solat dan solat sujud dan sebagainya. InsyaAllah lepas ni kita akan masuk tajuk berkenaan dengan azan. Berkenaan dengan azan. Apa kelebihan azan? Apa kelebihan orang yang melaungkan azan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bukan setakat azan saja ada kelebihan, orang yang melaungkan azan pun ada kelebihannya. Silap-silap lepas ni, saya takut jawatan Bilal lagi ramai daripada imam. Berebut-rebut orang nak jadi Bilal lepas ni. Percayalah bila baca hadis ni. Sebab apa? Kelebihan dia macam banyak. Lebih banyak daripada imam katanya. Kita akan tengok nanti. Kelebihan azan dan kelebihan muazzin itu sendiri. Dan juga kelebihan baca doa selepas azan. Kita akan masuk hadis-hadis. Demikian. InsyaAllah. Sekadar itu sahaja untuk malam ni. Segala yang baik datang daripada Allah. Segala kekurangan, kelemahan datang pada saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna mutaba'atin nabiy sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.